Hai, Dek saya di sini. Wow, sekarang ni kecoh masih lagi panas mengenai isu Fashion Valley, si Vivi the Dark. Untuk makluman, si Vivi the Dark ini dia terkenal dia dikenali kerana tudung dia yang eksklusif itu yang bernama Dark. Saya mengenali tudung Dark ini pada tahun 2014 apabila saya sering ke Vietnam setiap tahun 3 ke 4 kali atas urusan business conference saya. Dan di situ ramailah yang membeli Dark yang tiruan itu, tapi kualiti terbaik tuan-tuan. Ada satu kedai tu memang ada kedai jual tudung Dark je, tapi sekarang dah tak ada. Vietnam tak boleh jual lah benda-benda macam tu. Okey. Tuan-tuan nak tahu dah harga tudung Dark dia itu bernilai 300 ke 350 tuan-tuan. Wow, cukup eksklusif. Sebelum terkenalnya tudung Dark ini tuan-tuan, ada lagi jenama tudung yang cukup terkenal. Nama dia Farida. Siapa tak kenal Mawal Abdul Karim. Tapi company ini diasaskan oleh ibu beliau iaitu Farida Zakaria. Dan jenama tudung syarikat ini adalah Farida. Cukup hebat. Nama pun terbaik. Jadi tudung Farida ini tuan-tuan memang dikenali sebelum tudung Dark. Di Vietnam, di Ho Chi Minh, tudung Farida ni tuan-tuan tidak boleh diciplok. Kenapa? Sebab dia punya awning tu tuan-tuan. Awning dia memang orang Vietnam tak boleh buat lah. Memang tak jadi tuan-tuan. Dan tudung Farida ini menjadi satu fenomena. Satu fenomena. Isteri saya tuan-tuan. Isteri saya ada 3 tung tuan-tuan. Tak tahulah nilai Farida ni. Dulu orang beli RM100, RM200. Saya ingat ada dekat RM10,000 ada tuan-tuan. Tudung saja. Tapi sekarang ni isteri saya dah tak pakai dah tuan-tuan. Sebab tudung Farida sekarang ni sale dah jatuh. Begitu juga dengan Dark. Jual mahal-mahal satu hari. Barangan Cina dah masuk. Sebenarnya tudung-tudung macam tu di Cina pergi buat. Kos dia cukup murah. Tak main mana pun. Tetapi disebabkan dia buat di Malaysia kononnya jadi nama branding letak di butik jadi harga mahal. Tudung Dark sebelum ini dijual secara online tuan-tuan, tapi selepas itu dah ada premis, dah ada butik yang menjual barangan Fashion Valley ni, iaitu Dark and Lilith. Aku kalau boleh aku Lilith dia. No? Tapi tuan-tuan, jenama Farida ini cukup hebat tuan-tuan. Dulu orang beratuk tuan-tuan dekat Bangi. Dan teknik menjual dia cukup unik. Dia mengeluarkan special limited edition. Wow, limited edition. Saya tahu sebab saya mengikuti isteri saya membeli tudung-tudung Farida ini. Namun begitu tuan-tuan, saya pun heran. Company yang mempunyai potential sebelum ini, tak ada pun khazanah dengan PNB nak invest sampai 50 juta. Kerana apa tuan-tuan? Masa Farida diwujudkan, perniagaannya adalah berkonsep offline. Maknanya dia dijual di mana tuan-tuan? Di butik-butik dia. Butik yang hebat di Bangi sana. Dan Farida ini bermula di Penang. Tak saya orang Pematang Poh. Wow, orang Pematang Poh no. Sebab itulah kot dia tak dapat khazanah punya funding. Dululah. Jadi sepatutnya company yang tengah growing begitu boleh dibagi duit untuk buat lagi hebat. Perniagaan tudung ni pada masa tu lah, sebab dulu tak ada online. Sekarang ni kalau jual tudung melalui butik, saya ingat bungkuih lah. Terus terang saya cakap. Selepas COVID ini, saingan daripada Shopee, daripada Lazada memang bungkuih. Dan syarikat-syarikat seperti ini jugalah, Farida the Dark, mereka juga memasuki platform Shopee dan juga platform Lazada. Kalau dia orang tak masuk, lingkup. Betul tuan-tuan? Tetapi ini saya nak bagi perbezaan antara Farida dengan Fashion Valley the Dark ini. Farida offline. Apabila dia buat perniagaan dia dulu, dia banyak kepada offline. Kenapa khazanah beria-ria tergila-gila dengan Fashion Valley ini? Kononnya syarikat ini syarikat digital, from offline to online.
Atas dasar itulah Khazanah dan PNB mengambil keputusan untuk melabur di dalam mana? Di dalam Fashion Valley. Itu saja alasan dia, tuan-tuan. Kenapa Farida tidak diberi duit yang sebegitu banyak untuk mengembangkan perniagaan dia menjadi international brand? Mungkin dia duduk di Pematang Pau. Sahabat kita ini, Vivi, di Kuala Lumpur. Ayah dia somebody, anak orang kaya. Mungkin juga dari segi hubungan beliau dengan parti politik yang pada ketika itu dominan. Sendiri mau faham lah parti mana yang dominan. Kan? Sebab apa? Si Vivi Yusof ini telah diberi ikon oleh Puteri UMNO. Anugerah ikon oleh Puteri UMNO. Ini pun something fishy juga. Kan? Wah, ini yang saya melihat. Apabila company seperti Khazanah, PNB, mereka nak buat pelaburan ini, mungkin juga mereka melihat dia ni, ayah dia siapa? Ada hubungan politik dengan siapa? Ini semua kemungkinan, tuan-tuan. Kenapa Farida tidak dibantu? Company yang bermula dari awal dengan susah payahnya. Orang gini adalah yang ada passion di dalam industri tudung. Bukan macam Vivi Dedak. Dia balik daripada UK, dia nampak dah bisnes ni. Dia bukan nak cerita bab tudung-tudung ni. Dia cerita macam mana nak bawa brand ni. Brand ni, lepas tu company ni jadi besar, jadi gah, orang melabur. Itu niat dia yang saya nampak, tuan-tuan. Beza di antara real entrepreneur dengan entrepreneur yang ingin mengambil peluang. Ini yang perlu dikaji. Kita nak jadi usahawan ni, kena betul-betul passion dalam that bidang. Kita memang arif dalam bidang itu. Tetapi si Vivi ni saya ingat tak nampak kearifan dia. Dan ini akan menjadi satu benda yang bagi saya songsang lah, tuan-tuan. Songsang. Syarikat yang bermula dengan jerit dan perih tidak dibantu oleh agensi-agensi kerajaan yang besar ini. Seperti Khazanah ini. Saya pun heran. Khazanah minat dengan bidang tudung. Khazanah minat dalam bidang tudung, tuan-tuan. PNB cerita lain dah. PNB pun satu. Saya harap juga lah kepada kerajaan, kepada PMX. Bukan sekadar buat audit keuangan. Buat audit pengurusan. Adakah pengurusan yang ada di atas itu betul-betul kompeten, tuan-tuan? Orang yang layak selayak-layaknya. Jahanam, tuan-tuan. Jahanam. Menggunakan duit rakyat serupa mak bapak dia punya duit rakyat. Ambil 27 juta. Ambil 20 juta. Ini apa, tuan-tuan? Jadi kita kajilah balik perniagaan Farida ini dengan perniagaan Fashion Valley ini. Kenapa Farida tidak dibantu? Padahal dia bermula daripada bawah. Dan sekarang ni dia masih lagi berniaga, tapi sale-nya agak menurun. Sebab apa? Perniagaan dalam online ini banyak tudung-tudung yang dibawa daripada China. Yang begitu murah dan dijual dengan harga premium, tuan-tuan. Influencer pun jual tudung sekarang ini. Semua nak jual tudung. Last sekali market menjadi tepu, tuan-tuan. Itu sajalah. Kita renung-renungkan. Buat Khazanah dan PNB sebelum nak buat pelaburan, tengok dululah. Jangan rasa tu duit mak bapak hampa senang-senang hampa nak bagi 20 juta. Okey, semoga perkongsian saya ini memberi manfaat.